Pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain dalam satu pertubuhan. Pada zaman selepas kewafatannya Nabi Muhammad, pemimpin Islam pada masa itu digelar sebagai khalifah. Khalifah ialah pengganti atau wakil, yakni pemimpin umat Islam setelah kewafatannya Nabi Muhammad. Mereka digelar sebagai Khalifah Allah atau lebih dikenali sebagai perwakilan Allah, dan juga digelar sebagai Khalifah Rasulullah atau pengganti utusan Allah. Dalam kerajaan Khulafa' ar-Rasyidin, iaitu kerajaan Islam yang pertama selepas kewafatannya Nabi Muhammad, terdapat 4 orang khalifah yang memimpin, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang terakhir ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sistem khalifah ini berjalan berasaskan ajaran wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan menerusi Rasulullah SAW dan seterusnya dilanjutkan oleh khalifah seterusnya. Kami memilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kerana beliau adalah khalifah pertama yang meneruskan perjuangan untuk mengembangkan agama Islam setelah kewafatannya Nabi Muhammad SAW. Abdullah ibni Abi Quhafah At-Tamimi merupakan nama sebenar bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pada awalnya digelar Abdul Ka'bah yang bermaksud hamba Ka'bah. Beliau lahir pada tahun 572 Masihi, iaitu 2 tahun selepas kelahirannya Rasulullah SAW. Beliau merupakan keturunan daripada Bani Tamim. Beliau merupakan orang dewasa yang pertama memeluk Islam. Diberi gelaran sebagai As-Siddiq yang bermaksud yang sangat tulus. Sebelum menjadi khalifah yang pertama, beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling rapat sekali. Semasa Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622, hanya beliau seorang yang mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengahwini anak perempuan beliau, iaitu Sayyidatina Aisyah, tidak lama selepas penghijrahan baginda ke Madinah berlaku. Beliau seorang yang jujur, berbudi pekerti, yang adil, tegas dan memiliki sifat yang terpuji. Sayyidina Abu Bakar wafat pada tahun 23 Jamadil Akhir 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun di Madinah selepas 2 tahun menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Masjid An-Nabawi yang terletak di Madinah. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, para sahabat Ansar telah berkumpul di rumah Sa'ad bin Ubadah, iaitu sahabat Rasulullah, kerana mereka ingin mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dalam pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, iaitu bangunan beratap di Madinah. Kaum Muhajirin turut datang ke Sakifah Bani Sa'idah, lalu berlakulah perdebatan dan perbincangan mengenai siapakah sepatutnya menggantikan Rasulullah SAW. Para sahabat mengambil kata sepakat dengan melakukan majlis syura. Golongan Syiah yang merupakan golongan daripada keluarga Bani Hashim menentang pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Tentangan itu tamat selepas Sayyidina Ali bin Abi Talib membai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Polisi pentadbiran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, peperangan Islam Riddah. Pelbagai masalah mula timbul apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Hal ini menggugat kestabilan dan juga keamanan kerajaan Islam. Sesetengah daripada mereka enggan membayar zakat, ada yang kembali kepada menyembah berhala dan ada yang mengikut tradisi lama mereka. Mereka mengatakan mereka hanya perlu menurut perintah Rasulullah SAW, dan memandangkan Rasulullah SAW telah wafat, mereka tidak perlu lagi mengikut ajaran Islam dan juga bebas. Ada antara mereka mendakwa bahawa mereka ialah Nabi dan juga Rasul. Bagi menupaskan penghinaan dan perbuatan murtad ini, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melancarkan perang terhadap golongan Riddah. Ini merupakan permulaan siri perangan Islam Riddah. Polisi pentadbiran yang kedua menggerakkan semula tentera Usamah bin Zaid. Selepas pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah,
Sayyidina Abu Bakar memanggil Usamah untuk kembali memimpin pasukan seperti mana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera menemui Usamah dan juga memintanya agar memberi pelepasan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab supaya tinggal di Madinah untuk membantunya. Beliau memerintahkan kaum muslimin yang asalnya bergabung dengan pasukan Usamah untuk ikut serta. Koalisi pentadbiran yang ketiga ialah menentukan bakal khalifahnya seterusnya. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang sakit, beliau mengadakan perundingan dengan para sahabat untuk melantik Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah. Kebanyakan para sahabat bersetuju dengan pendapat Khalifah Abu Bakar untuk menjadikan Sayyidina Umar sebagai pengganti. Khalifah Abu Bakar mengarahkan Utsman untuk menulis wasiat yang berhubung dengan pelantikan tersebut. Tindakan Khalifah Abu Bakar memberi peluang kepada Sayyidina Umar untuk memerintah negara Islam dan seterusnya melakukan usaha-usaha pembangunan, malah dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah perebutan jawatan khalifah. Sumbangan Saidina Abu Bakar. Sumbangan Saidina Abu Bakar terdiri daripada 3 bahagian, iaitu sosial, politik dan ekonomi. Bagi sosial, Saidina Abu Bakar telah mendaulat kerajaan Islam dari golongan murtad, nabi palsu dan golongan tidak membayar zakat. Saidina Abu Bakar telah mengambil tindakan ini kerana ingin membebaskan kerajaan Islam daripada golongan yang tidak mengikut syariat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Saidina Abu Bakar telah mengarahkan Zaid bin Harith untuk mengumpulkan semua naskah Al-Quran yang ditulis di kulit binatang, batu dan sebagainya untuk ditulis semula. Ini kerana selepas peperangan melawan golongan murtad, ramai penghafaz Al-Quran yang terbunuh. Salinan-salinan Al-Quran tersebut telah disimpan oleh beliau sendiri dan diamanahkan kepada Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Hafsah iaitu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Uthman bin Affan. Seterusnya, bagi politik, Saidina Abu Bakar telah membebaskan negeri-negeri di bawah naungan Rom dan Parsi. Antaranya ialah Palestin, Syria, Mesir. Dengan tindakan beliau, ini dapat melicinkan pentadbiran kerajaan Islam. Bagi ekonomi, Saidina Abu Bakar juga telah memperkenalkan gaji untuk tentera Islam. Gaji para tentera dibayar melalui ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Seterusnya ialah sumbangan Saidina Umar bin Al-Khattab. Sumbangan Saidina Umar bin Al-Khattab juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang sosial, Khalifah Umar telah mengembangkan pengajaran Al-Quran dengan menyediakan tempat pembelajaran di kawasan masjid, dan beliau juga telah menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan. Contohnya, Abu Sufyan pernah dihantar untuk mengajar orang Badui di kawasan pedalaman. Khalifah Umar juga telah menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Tentera tetap telah diberikan gaji dan pakaian seragam. Dan juga markas tentera dibina di bandar utama, manakala kubu pertahanan telah dibina di sempadan yang menghadap negara musuh seperti di Madinah, Kufah dan Basrah. Khalifah Umar juga telah menubuhkan beberapa jabatan penting seperti jabatan tentera, jabatan polis, jabatan percukaian dan jabatan perbendaharaan negara. Setiap jabatan ini diketuai oleh katib atau setiausaha. Bagi ekonomi, Khalifah Umar telah membina terusan dan tali air untuk menambahkan lagi hasil pertanian seperti empangan Abu Musa di Basrah. Beliau telah memperkenalkan pelbagai jenis cukai, antaranya ialah cukai jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi juga yang tidak memberatkan. Seterusnya ialah cukai kharaj pula dikenakan berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah.
Dan yang terakhir, Khalifah Umar telah mendirikan Baitul Mal, iaitu sebuah badan yang menguruskan harta kerajaan dan segala sumber kewangan negara disimpan di dalam Baitul Mal. Khalifah yang ketiga, Saidina Uthman bin Affan. Sumbangan Saidina Uthman bin Affan terbahagi kepada 3. Yang pertama, dari segi politik. Beliau telah berjaya meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan, Samarkand, Siprus dan Tripoli. Dan beliau bertanggungjawab dalam mengukuhkan pertahanan negara dengan membina Angkatan Tentera Laut Islam. Yang kedua, dari segi sosial. Khalifah Uthman telah mengisytiharkan sebuah naskah Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani, membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan para pengembara. Apabila agama Islam semakin tersebar luas, maka berlakulah kepelbagaian cara bacaan Qirat, iaitu ayat Al-Quran di pelbagai wilayah itu. Yang ketiga, dari segi ekonomi. Beliau telah berjaya mengukuhkan peranan Baitul Mal. Beliau memperkuatkan Angkatan Tentera Laut Islam. Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Talib. Sumbangan Ali bin Abi Talib dari sudut sosial ialah beliau sentiasa berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Beliau juga tidak mengabaikan pertahanan negara dengan membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria. Seterusnya, dari sudut ekonomi pula, kutipan jizyah diteruskan. Untuk mengembangkan sistem ekonomi negara, maka kutipan jizyah diteruskan. Perkara ini dinyatakan dalam surat yang dihantarkannya kepada Al-Ashtar. Kemudian, Khalifah Ali meminta beliau supaya mengikat perjanjian dengan golongan zimmi untuk mengenakan jizyah kepada mereka.